Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najwa binti Muhammad Saifuddin dan sahabat saya Wan Nurul Afiqah binti Wan Muhammad Fabli akan membentangkan impak globalisasi terhadap pendidikan. Kita lihat kepada isi kandungan. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, perkembangan revolusi industri di Malaysia IR 4.0. Yang ketiga, program transformasi sekolah 2025 TS25. Yang keempat, pentaksiran berasaskan bilik darjah PBD. Yang kelima, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Dan yang keenam, penutup. Okey, pengenalan. Perkembangan globalisasi telah mengubah sistem pendidikan di Malaysia menjadi sistem pendidikan baru daripada sistem pendidikan konvensional. Kaedah yang baru telah diperkenalkan seperti pembelajaran jarak jauh, e-learning dan pembelajaran elektronik yang mencipta kaedah pembelajaran mudah alih atau M pembelajaran. Kaedah ini bersifat kendiri kerana hanya menggunakan alat mudah alih seperti telefon bimbit PDA, palm top dan sebagainya sebagai alat pengajaran. Pembelajaran menggunakan kaedah ICT mampu menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. Kita lihat kepada perkembangan revolusi industri di Malaysia IR 4.0. Maksud revolusi IR 4.0 menurut Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menjelaskan revolusi industri keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Selain itu, penemuan pelbagai teknologi baharu iaitu menggunakan automasi, analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik, cloud Internet of Things, IoT dan seumpamanya. Okey, pendidikan digital dalam arus revolusi industri 4.0. Usaha kementerian dalam menggalakkan pelajar itu berkemahiran dalam penggunaan teknologi digital ini adalah dengan menyarankan pelaksanaan pembelajaran pelbagai mod, blended learning, di mana PDP itu dibantu dengan kepelbagaian teknologi. IR 4.0 perlu merentas semua subjek, penyepaduan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu STEM merupakan tonggak dasar sistem pendidikan IR 4.0 dan melalui program ini, murid sekolah berpeluang mengikuti bengkel robotik dan membuat aplikasi robot secara hands-on. Kemudian, mengadakan smart classroom perlu diperluaskan, tidak kira di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah maupun institusi pengajian tinggi. Kita lihat kepada kesan positif dan kesan negatif IR 4.0 terhadap pendidikan. Okey, kesan positif ialah yang pertama, menarik minat pelajar untuk kekal fokus semasa PDP. Guru dapat meneroka pelbagai kemahiran seiring dengan PPPM dan setaraf dengan pendidikan dunia. Okey, kesan negatifnya pula. Yang pertama, kebergantungan terhadap penggunaan tekno terlalu tinggi dan menyebabkan penghayatan nilai terabai. Kemampuan dan kesediaan negara yang belum menunjukkan bersedia. Semua pihak guru, sekolah dan murid terpaksa berdepan dengan kos yang tinggi. Saya Wan Nurul Afiqah binti Wan Muhammad Fabli akan membentangkan pula impak globalisasi terhadap pendidikan dalam program transformasi sekolah TS25. Usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Iaitu bermula pada bulan Jun 2015 dengan kohort pertama sebanyak 99 buah sekolah, kohort kedua sebanyak 100 buah sekolah pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 iaitu kohort ketiga
Dipilih sebanyak 401 buah sekolah. Baiklah, kita pergi pula kepada matlamat TS25. Matlamat TS25 adalah kepimpinan, iaitu memantapkan kepimpinan sekolah, kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran, dan seterusnya penlibatan komuniti, iaitu mengukuhkan penlibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Konsep TS25. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna, disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi, seterusnya mempunyai komitmen komuniti yang padu. Dalam TS25, mengetengahkan tentang elemen kemenjadian murid dan elemen sekolah berkualiti. Okey, mari kita lihat dulu elemen kemenjadian murid. Dalam elemen kemenjadian murid adalah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin, berkemahiran dwibahasa, beretika dan kerohanian, mempunyai identiti nasional sejajar dengan hasrat 6 aspirasi murid dalam PPPM 2013 hingga 2025. Seterusnya, kita pergi kepada elemen sekolah berkualiti. Dalam TS25, elemen sekolah berkualiti ini perlulah mempunyai guru yang berkualiti dan sekolah mempunyai perancangan akademik yang tersusun, mempunyai core kurikulum dan mempunyai sokongan PIBG dan komuniti, disokong oleh kepimpinan yang berkesan dan hal ehwal murid dan keceriaan sekolah yang kondusif supaya dapat melahirkan persekitaran kerja yang positif. Seterusnya, kita teruskan dengan pentaksiran berasaskan bilik darjah, iaitu PBD. Apakah maksud pentaksiran bilik darjah? Okey, pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Pada tahun 2011, ianya dikenali sebagai pentaksiran sekolah, PS, dan pada tahun 2016 mula dikenali sebagai PBD. Kita lihat kepada perbezaan antara PBS dan PBD. PBS merupakan pentaksiran yang bersifat holistik, iaitu menilai aspek kognitif, intelek, afektif, emosi dan rohani dan psikomotor jasmani. Terdapat 4 komponen dalam PBS, iaitu pentaksiran pusat, PP, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, PAJSK, pentaksiran psikometrik, PPSI dan pentaksiran bilik darjah, PBD. Okey, PBD pula ialah pentaksiran yang berlaku secara berterusan sepanjang PDP bagi semua mata pelajaran. PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan antara seorang murid dengan seorang murid yang lain, tetapi ia bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Kepentingan PBD. Yang pertama, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Yang kedua, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui keberkesanan pengajaran. Yang keempat, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran. Dan yang kelima, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Pelaksanaan PBD ada 3 kaedah, iaitu melalui pemerhatian, penulisan dan lisan. Pertimbangan profesional merupakan satu bentuk keputusan berkaitan pembelajaran murid yang dibuat oleh guru secara beretika, menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman berasaskan standard prestasi dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajarannya.
pentaksiran akan dilaporkan menggunakan template pelaporan dalam fail Excel yang digunakan secara luar talian. Seterusnya, saya akan sambung impak globalisasi terhadap pendidikan dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Apakah itu kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna? Baik, mari kita lihat. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat dulu konsep KPPB, iaitu kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Konsep KPPB adalah menghendaki dan memerlukan pelajar mencipta pengetahuan baru dan menyambungnya ke dunia sebenar dengan menggunakan penguasaan alat digital. Mencerminkan pendekatan yang berbeza untuk mengajar, belajar dan mentaksir secara menyeluruh dan holistik sambil menghasilkan perkara yang relevan dengan dunia di sekeliling. Melibatkan perkongsian pembelajaran antara pelajar dengan pelajar dan antara pelajar dan guru. Keinginan untuk mengubah bentuk pendidikan bagi menyediakan pelajar yang lebih baik untuk dunia persekitaran mereka. Jadi, secara rumusannya, konsep KPPB adalah menggunakan penguasaan alat digital bagi melibatkan pembelajaran antara pelajar dengan pelajar dan antara pelajar dan guru, serta pendekatan yang berbeza digunakan untuk mengajar dan untuk belajar dan mentaksir secara menyeluruh dan holistik. Dan dengan cara ini, ia dapat mengubah bentuk pendidikan, menyediakan pelajar lebih baik untuk menghadapi dunia di sekeliling mereka. Dalam KPPB, mengetengahkan beberapa model, antaranya model pembelajaran murid, iaitu Student Learning Model, yang mana perhubungan, aspirasi, belajar, cara belajar. Perhubungan adalah asas sosial yang penting yang sentiasa memerlukan tujuan dan makna dalam hubungan dengan orang lain. Seterusnya, aspirasi. Pencapaian murid dipengaruhi oleh jangkaan murid terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri mereka. Dan seterusnya, belajar cara belajar adalah murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran. Okey, model pembelajaran murid ini lebih mengetengahkan kepada murid untuk mengetahui cara mereka belajar dan cara mereka bertanggungjawab dalam pembelajaran yang mereka pelajari. Dari segi perhubungan pula, menjadi asas penting kepada hubungan sosial murid supaya mereka tahu apakah hubungan yang mereka sedang lalui bersama orang sekeliling mereka. Seterusnya, kita lihat pula model reka bentuk pembelajaran. Dalam model ini, kita akan mengenali bagaimana cara-cara pembelajaran dalam mewujudkan pembelajaran bermakna. Yang pertama, persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran interaktif dengan murid yang terlibat aktif dan bermakna. Seterusnya, amalan pedagogi, iaitu sentiasa meningkatkan amalan pedagogi. Dan seterusnya, rakan pembelajaran, guru dan murid sebagai rakan pembelajaran. Dan pemanfaatan digital, iaitu penggunaan teknologi digital dalam bilik darjah untuk memacu, membugar dan menjadi nilai tambah terhadap pembelajaran. Bagi menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan interaktif, perlulah persekitaran pembelajaran yang interaktif, yang ceria, yang boleh melibatkan murid untuk sentiasa aktif dalam pembelajaran mereka. Dan guru sebagai rakan pembelajaran kepada murid dan rakan-rakan lain juga menjadi rakan pembelajaran kepada murid-murid. Ini menjadikan murid-murid termotivasi untuk meneruskan pembelajaran mereka. Dan bagi menjadikan pembelajaran lebih bermakna, memanfaatkan digital dalam pembelajaran, iaitu seperti menggunakan LCD, membuat kuis ataupun tugasan atau latihan menggunakan Kahoot ataupun Quizizz dalam laman web yang terdapat pelbagai pembelajaran interaktif. Baiklah, kita pergi pula kepada model 3E dan kerangka rigor.
Yang mana model ini adalah untuk mengukur sejauh mana penggunaan alatan digital diintegrasikan dalam PDPC. Okey, yang pertama iaitu enhancement, iaitu membimbing. Yang mana fokus dan motivasi kepada aktiviti pembelajaran. Seterusnya, engagement, iaitu memulakan dengan membimbing pelajar dengan lebih mudah. Iaitu guru memulakan dahulu bagaimana untuk membuat sesuatu pembelajaran. Lalu ia menjadi pembimbing kepada pelajar untuk lebih mudah memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan seterusnya, extension, iaitu meluaskan pembelajaran. Guru meluaskan pembelajarannya dengan menghubungkan dengan dunia sebenar. Bukan pembelajaran itu hanya terdapat dalam buku saja, tetapi luaskan supaya minda mereka berfikir dan mampu untuk mengaitkan apa yang berlaku dengan pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Lain daripada itu adalah model kompetensi global 6C. Apakah itu model kompetensi global 6C? Pembelajaran bermakna ialah satu proses untuk mencapai hasil pembelajaran, iaitu dipanggil kompetensi global 6C. Maka, kompetensi global 6C ini adalah untuk apakah yang murid capai setelah pembelajaran berlaku. Apakah hasil yang mereka dapat setelah pembelajaran dilakukan? Okey, semasa proses pembelajaran bermakna pelajar akan membangunkan kompetensi global 6C dan dengan memanfaatkan digital, pelajar akan dapat mengembangkan kompetensi 6C hingga ke peringkat global melalui kapasiti pedagogi. Baiklah, mari kita lihat. Apakah kompetensi global 6C yang dihasilkan oleh murid? Okey, yang pertama, murid akan berfikiran kritis, kreativiti, komunikasi, sahsiah, kewarganegaraan, kolaboratif. Yang mana jika diulas, setiap pembelajaran murid dapat berfikiran kritis dalam pembelajaran yang berlaku dan murid terhasilnya kreativiti murid dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Dan murid bermotivasi untuk saling berkomunikasi antara guru dan rakan-rakan pembelajaran. Dan pembelajaran yang dilakukan mestilah memupuk sahsiah diri murid sama ada nilai-nilai murni seperti menghormati, saling bantu-membantu, bertanggungjawab dan seterusnya mewujudkan kewarganegaraan dan kolaboratif. Baiklah, kita pergi kepada penutup. Kesimpulannya, semua pihak harus menyedari impak globalisasi kepada pendidikan yang mana ada positif dan negatifnya. Seterusnya, kita perlu bersedia dengan langkah yang komprehensif. Kita tidak boleh mengelak daripada menghadapi globalisasi kerana tanpanya kita akan ketinggalan. Oleh itu, kita perlu bersedia untuk mengatasi sebarang cabaran yang wujud daripada fenomena globalisasi ini. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih.